السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat, mendapat taufik, hidayah serta keampunan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila hujan, kita disunatkan untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a, iaitu semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hujan yang datang itu, hujan yang turun itu hujan yang membawa manfaat dan bukannya hujan yang membawa musibah. Kalau kita tengok sehari dua ini kan, Johor dan beberapa negeri yang lain teruk kena kan. Jadi kita mengharapkan agar hujan yang turun di tempat kita ini, yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita semua, adalah hujan yang membawa rahmat Allah, bukan hujan yang membawa murka Allah. Kan, hujan yang membawa manfaat kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan semuanya, dan bukannya yang membawa kebinasaan, kerosakan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tajuk kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah berkenaan dengan di mana para jemaah umrah yang balik dari tanah suci semua pakat cerita tentang fenomena ataupun apa yang mereka nampak semakin menghijau kan. Bumi Saudi itu semakin menghijau, banyak pokok, rumput pun banyak dan sebagainya. Lately kita tengok banyaklah cerita-cerita macam ni, dan ada juga yang mengaitkannya dengan tanda-tanda kiamat, hampirnya berlaku kiamat. Jadi pada malam ni kita akan lihat nas-nas yang ada dalam agama kita berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, khususnya berkenaan dengan fenomena tumbuh-tumbuhan yang semakin subur di negara-negara Arab. Sejauh manakah itu menjadi tanda kepada hampirnya kiamat? Dan satu lagi, apa sikap kita kan, apa sikap kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman? Kalau benar ini adalah tanda kiamat, apakah yang patut kita buat kan? Apakah kita ni disuruh untuk cari tarikh berlaku kiamat? Oh, kita boleh agak bulan depan contohnya, lagi 2-3 tahun. Apakah itu yang kita diperintahkan untuk kita lakukan bila kita mengetahui berlakunya tanda-tanda kiamat? Atau apakah sikap sebenar yang diajar oleh agama kepada kita? Apa ni? Tuan-tuan boleh dengar Boleh. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, kita mulakan dengan hadis yang pertama. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah. Nabi kata la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat. Nabi kata hatta yakthura al-malu wa yafid, sehinggalah harta yang ada pada tangan manusia menjadi sangat banyak dan melimpah. Nabi kata takkan berlaku kiamat sehinggalah manusia ni ada harta yang banyak.
kan, harta yang banyak dan melimpah. Punya banyak tu kan, punya banyak tu harta yang dimiliki oleh manusia, sehingga Nabi kata hatta yakhrujar rajulu bi zakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu. Sehingga bila pakat nak keluar zakat, nak bayar zakat, tapi tak ada seorang pun nak terima. Tak ada seorang pun nak terima. Dan Nabi kata wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Sehingga negeri-negeri Arab, negara-negara Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Nabi kata, kan? Hadis ni dalam sahih Muslim. Hadis ini dalam sahih Muslim. Jadi tuan-tuan sekalian, ada satu lagi riwayat lain. Riwayat yang lain ni riwayat dalam Sunan Ibn Hibban yang disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam takhrij Sahih Ibn Hibban. Dia kata apa? Dia kata apa ni? Hadis ni kata apa? Hadis ni kata la taqumu sa'ah hatta yaqthura al-haraju wa hatta ta'uda ardul arab murujan wa anhara. Tidak akan terjadi kiamat sehingga banyak berlaku peperangan dan sehingga negeri-negeri Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Hadis ni dia cerita apa tuan-tuan? Dia cerita kiamat ni dia akan berlaku. Tapi nak berlaku kiamat tu dia ada tanda-tanda dia. Kan? Yang kita kata alamatus sa'ah, kan? Alamatus sa'ah. Tanda-tanda dia ni banyak, kan? Ada tanda yang besar, ada tanda yang kecil, kan? Ada tanda tu yang dah berlaku, ada tanda yang belum berlaku, ada tanda yang ulama sepakat benda tu dah berlaku, ada ulama yang tidak sepakat, khilaf di kalangan para ulama, dia berlaku ke tak lagi, kan? Ada benda yang ulama sepakat benda tu belum berlaku, ada ulama khilaf benda tu belum berlaku kan dah berlaku. Itu contoh, kan, perbincangan yang ada di kalangan para ulama berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Kiamat ni tuan-tuan, dia nak berlaku bukan kata mesti tanda tu berlaku. Cuma Allah yang mencipta, menjadikan tanda-tanda tadi. Allah Ta'ala dia boleh buat kiamat ni tanpa ada tanda, betul tak? Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tapi Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahawa kiamat ni dia nak berlaku, dia ada tanda dia. Macam kita lah, kita sakit ada tanda dia, ada simptom, dengan demamnya, kan, apa semua tu, temperature naik, itu benda-benda yang kita kata tanda-tanda yang kita ni sakit. Jadi kiamat pun dia ada tanda dia. Dan tanda yang Nabi cerita ialah bahawa manusia ni dia tiba satu ketika yang mana harta manusia ni sangat banyak. Dia punya banyak tu sampai tahap nak bayar zakat tak ada orang nak terima. Tak ada orang nak terima. Kita sekarang agak-agak ada nak terima. Ni belah payah terhubung ni ramai sangat, kan? Zaman kita hari ni tuan-tuan, kalau payah terhubung di Penang ni, kalau nak cari orang nak terima zakat ramai. Kadang-kadang kita confuse, dia ni asnaf ke tidak? Kan? Kita pun confuse, dia ni betul ke ni? Kita nak bagi zakat, tengok kat dia, kita kata orang nak terima zakat dia kena asnaf. Dan benda hak biasa dalam masyarakat kita, fakir miskin lah, benda hak biasa dalam masyarakat kita. Ni datang ambil duit zakat dengan kereta X70. Kan? Kita pun garuk kepala. Ni fakir miskin ke datang dengan X70 ni? Sampai bergaduh depan cikgu. Duit yang sekolah nak bagi 100 orang apa semua ni, mak dengan ayah bergaduh. Mak dengan ayah bercerai. Seorang duduk tempat lain, seorang duduk tempat lain. Dua-dua datang nak ambil duit 100.
Cikgu kata kalau tengok tu miskin tak apa juga. Ni seorang datang dengan X70. Hak seorang lagi kereta jenama apa benda datang, tapi kereta yang mahal lah. Kereta yang harga tinggi. Tengok dekat jam hak dia pakai, tahu dah ni orang ada duit dengan baju hak dia pakai. Tiba-tiba hak bantuan 100 itulah berebut nak sangat. Ni masyarakat kita. Dia asnaf kan, dia tak peduli. Yang penting dia nak juga. Ni perangai manusia. Kita tak, kan? Kita diajar meminta-minta ni dalam keadaan kita tidak berhak kepada benda tu, maka nanti dibangkitkan oleh Allah, kan? Dalam keadaan muka ni kulit kita tak ada, daging tak ada. Itu Nabi dah bagi warning. Nabi dah bagi peringatan. Kita ni jangan ada perangai suka meminta-minta, kan? Kalau kita ada duit, jangan duk suka nak minta. Ada harta, jangan suka minta dengan orang, benda yang kita tak berhak pun untuk dapat. Maka Nabi bagi tahu kepada kita bahawa pada waktu itu punya ramai orang ni punyalah kaya, banyak harta, sehingga kan nak bayar zakat, tuan-tuan sekalian, tak ada orang nak terima, kan? Tak ada orang nak terima. Dan waktu itu sampai negara-negara Arab ni jadi kebun, banyak sungai. Arab ni tuan-tuan tahulah, negara Arab ni kalau kita pergi tuan-tuan, padang pasir. Padang pasir ni, siapa yang pernah pergi buat umrah dia tahulah, kan? Saya ingat mula-mula pergi haji tahun 2005 dengan isteri saya, kan? Naik dekat Bayang Lepas, keluar daripada bangunan tabung haji tu, naik bas tu lalu ikut jalan tu, tengok orang beratur panjang pakat duk babai. Saya kata, macam mana depa tahu aku nak pergi haji ni? Perasan seorang-seorang, ingat orang tahu Ustaz Jalani nak pergi haji pakat duk beratur, kan? Rupa-rupanya geng-geng Jumaat tu kata memang daripada cerita lama, daripada dulu orang Penang ni kalau tak nampak bas nak pergi naik flight pergi haji, pakat duk tepi jalan, pakat duk babai lambai. Saya kata lah, lagu tu kita tak tahu. Kita kata pasal apa orang pakat duk babai, dia babai kat siapa kita tak tahu. Rupanya memang dah jadi kebiasaan, tuan-tuan sekalian. Jadi bas tu parking tepi pesawat, terus naik atas pesawat, kan? Sampai dekat Jeddah waktu siang. Sampai di Jeddah siang. Saya ni tuan-tuan, perangai saya daripada dulu, pergi mana-mana negara pun seronok nak tengok dengan mata kita sendiri macam mana keadaan negara tu, kan? Pergi Melbourne dengan Man, nak tengok kanguru melompat tepi jalan. Kan? Mula-mula sampai Melbourne duk tengok kok ada kanguru melompat. Perangai kita memang suka tengok benda-benda yang tak ada dalam negara kita. Jadi bila sampai dekat Jeddah ni, on the way nak pergi ke Mekah, naik bas ni tuan-tuan, saya ni memang lagu tu suka tengok padang pasirnya dengan untanya, dengan adalah orang seorang dua dekat tengah padang pasir tu. Saya tengok sebelah saya, isteri saya duduk tidur tuan-tuan. Dia tidur. Saya pun kejut dia. Saya tak bangun tengok, dia kata nak tengok apa? Dia tanya saya nak tengok apa? Saya kata tu padang pasir tengok. Dia kata unta nak tengok. Dia kata dia tak heran pun unta ni tuan-tuan. Dia tak heran. Padang pasir memang kosong, tak ada apa. Bagi saya okey, saya enjoy pemandangan tu, view tersebut. Tapi bagi kebanyakan orang, padang pasir ni tak ada apa, kan? Binatang pun tak ada apa yang special. Unta, kan? Bagi setengah orang macam tu. Jadi menjadi satu benda yang pelik bila negara Arab yang penuh dengan padang pasir ni, yang gersang, yang kontang, pokok pun tak ada. Kalau ada pun adalah satu dua kita boleh bilang. Tiba-tiba menghijau, kan? Menghijau. Dia menghijau ni dia ada pelbagai sebab. Sama ada kerana banyaknya hujan yang turun, ataupun kerana kayanya manusia dengan teknologi yang ada dan dengan kemampuan mereka buat, kan? Mereka buat sehingga menyebabkan hijaunya negara-negara Arab ni. Tuan-tuan boleh tengok negara-negara Arab. Contoh paling mudah kita nak tengok padang Arafah, kan? Padang Arafah zaman tok nenek kita dulu depa cerita tak ada apa satu. Kita pergi zaman kita sekarang, pokok penuh tuan-tuan. Pokok penuh, banyak pokok.
Beza. Yang tu pun beza dah. Tu belum cerita lagi fenomena sekarang yang makin menghijau. Jadi itu contoh benda yang berlaku yang kita kata alamatus sa'ah. Jadi sejauh mana para ulama menerima benda ni sebagai alamatus sa'ah, sebagai tanda-tanda kiamat. Maka contohnya tuan-tuan, kita ambil pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Apa kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tentang fenomena ni? Orang tanya dia tuan-tuan 10-11 tahun yang lalu. Bukan sekarang, bukan tahun ni, bukan tahun lepas dah. 10 tahun yang lalu, 14-13. Kan? 14-13 bila? Confused dah. Sekarang 14 44. Sudah. Ni semua jadi confused. Tak apalah, tuan-tuan tahu cerita ni 14-13. Kan cerita ni 14-13. Jadi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata apa? Masa orang tanya dia tahun 14-13, dia kata benda hak duk berlaku di tanah Arab ni pada tahun 14-13 Hijri, dia kata adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Dia kata. Dia sendiri kata ni. Kan? Bila orang tanya dia, ini salah satu tanda kiamat. Apa kata dia? Dia kata hadis tu sebut muruj. Muruj ni apa dia? Muruj, Syekh Utsaimin kata maksud muruj ni kebun, tanaman, pokok, dia kata. Anhar, sungai, dia kata. Kan, sungai. Maknanya air yang mengalir atas permukaan bumi. Itu anhar, sungai. Maka dia kata, jika kita lihat realiti, ni cerita tahun 14-13. Syekh Utsaimin kata, kalau kita tengok realiti sekarang, kan, kita akan dapati benda hak Nabi sebut pasal kebun, hak Nabi sebut pasal sungai, benda tu dah jadi dah. Dia kata, dah berlaku dah. Ni siapa kata ni? Syekh Utsaimin kata benda hak Nabi sebut tu dah jadi dah, dia kata. Dan dia kata bahawa kita tahu semenanjung Arab ni, semenanjung tanah Arab ni bumi yang gersang, yang kering, tapi sekarang dipenuhi dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Arab ni tuan-tuan, dulu dia orang miskin. Dulu dia orang miskin. Sekarang dia orang sangat kaya. Saya ingat masa saya on the way ke Istanbul, stop over di Bahrain, kan? Jadi kebetulan next flight tu lambat, jadi kita pun ambil tour sightseeing, pusing Bahrain, tengoklah beberapa benda yang kita tengok. Antaranya tengok masuk dalam muzium di Bahrain. Muzium di Bahrain ni, dia cerita tuan-tuan macam mana orang Bahrain dulu miskin. Muzium tu cerita dalam tu, maklumat dalam tu, dia cerita orang Bahrain dulunya miskin, tapi cari rezeki jadi nelayan, jadi penyelam, terjun. Dan dia, orang Bahrain dikenali antara orang yang nafas dia sangat panjang, sebab dia dah biasa dah, kan, nafas dia, paru dia tu, bila dia terus dia menyelam tu, duk cari apa kita panggil mutiara, kan. Duk cari mutiara tu, dia dah biasa dah, benda tu dah jadi kehidupan dia. Maka mereka dikenali antara penyelam yang paling lama, antara yang paling lama boleh tahan nafas dia dalam air, sehinggalah jumpa minyak, kan, jadi kaya raya, kan. Daripada yang miskin jadi kaya raya. Dan punya kaya ni tuan-tuan, bila saya pergi ke Dubai, ke Qatar, negara Bahrain dan sebagainya, kawan-kawan duk tunjuk macam mana ada kadang-kadang kita boleh jumpa kereta mewah ni tersadai tepi jalan. Orang Arab dia punya kaya tuan-tuan, kalau kereta tu rosak, dia tinggal, dia beli baru. Punya kaya. Saya kata biar betul, punya kaya. Kita nak beli Camry pun tak mampu. Belilah hak second hand. Kan? Nama second hand sebenarnya third hand dah. Dah fourth hand dah, punya tak ada duit. Tapi nak ceritanya kita duit tak ada. Orang Arab kaya.
Saya baca satu dokumentari, musim panas ada anak-anak orang kaya ni, dia bawa kereta dia yang bersalut emas tu pergi ke London. Tuan-tuan boleh Google. Tuan-tuan boleh Google tengok macam mana cerita orang Arab, anak-anak dia hak kaya ni, dia bawa kereta dia hak bersalut emas ni tuan-tuan, pergi London. London tu berderet kereta anak orang Arab. Mak Saleh pakai ambil gambar kat tepi tu. Punya kaya Arab ni. Benda yang tak berlaku zaman dulu, tapi berlaku sekarang. Jadi ini adalah salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda Nabi cerita exactly macam mana Nabi cerita dalam hadis tu, hak itulah hak berlaku. Hak itulah yang berlaku. Tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tujuan kita cerita ni, kita ada sebab. Bukan saja nak cerita kiamat dah dekat, kiamat dah dekat. Tak, kita nak tahu apa sikap kita bila kita tahu cerita-cerita yang macam ni. Maka Syekh Utsaimin kata tentang banyaknya harta orang-orang Arab, dia kata la syakka, tak ada syak dah, tak ada ragu-ragu, wala raiba, tak ada keraguan, benda ni memang berlaku, walaupun bukan ke semua orang Arab, tapi kepada sebahagian orang Arab memang berlaku sungguh. Sangat-sangat kaya. Cuma dia kata hari ini cerita tahun 1413 yang disebut oleh Syekh Utsaimin. Dia kata cuma pada waktu ini tidaklah sampai tahap yang mana tak ada orang nak terima zakat. Belum sampai level tu lagi. Kaya tu dah ada dah. Hijau, kebun, sungai tu dah ada dah. Tapi sikit je lagi, iaitu nak sampai level orang tak mau dah terima zakat. Yang tu belum ada, dia kata. Maka dia kata, tapi yang pastinya ialah ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Siapa kata? Syekh Utsaimin yang kata. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Maknanya dia kata, kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Daripada zaman Nabi kita pun tuan-tuan dah 1400 tahun. Jadi kita tahu bahawa memang kiamat semakin dekat. Cuma sidang hadirin mukminin, apa yang kita nak pelajari ialah apa yang sepatutnya kita lakukan apabila kita mengetahui tentang cerita-cerita seperti ini. Quran dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala dah sebut iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, kiamat sudah dekat. Allah Ta'ala sendiri bagi tahu kepada kita kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah. Cerita bulan terbelah ni kita kena cerita tajuk waktu lain. Tapi Quran cerita kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah. Maka bila Quran pun cerita dan hadis-hadis yang cerita pasal tanda-tanda kiamat pun dah cerita tentang bagaimana tanda tu semakin banyak berlaku, maka apa yang sepatutnya kita buat? Maka para ulama tuan-tuan sekalian, mereka menyenaraikan apa langkah, steps, langkah-langkah yang patut kita buat. Kita bukan nak saja nak cerita-cerita dah. Tujuan kita cerita ni kita nak tahu apa sikap kita. Apa yang patut kita buat? Maka antaranya ialah apabila kita yakin kiamat tu semakin dekat, kan? Cuma sama ada dia telah terjadi semuanya ataupun sebahagiannya belum terjadi, atau apa yang disepakati oleh para ulama dia telah terjadi, hak mana khilaf itu kita letak kat tepi. Tapi apa yang penting, dia sudah dekat. Bila dia sudah dekat, kita percaya ataupun tidak kiamat? Itu antara soalan yang kita kena tanya diri kita. Kita percaya ataupun tidak kiamat? Pasal apa tuan-tuan? Sebab the next steps yang kita nak ambil ini, langkah-langkah yang kita nak laksanakan ini sangat bergantung sejauh mana kita percaya kiamat tu akan berlaku. Kalau kita tak percaya kiamat, dia jadi cerita lain. Kalau kita percaya kiamat, ini tujuan kita nak cerita. Saya ambil contoh, tuan-tuan sekalian. Ini contoh mudah. Tuan-tuan masuk hospital, tuan-tuan percaya tak dekat doktor? Tuan-tuan tahu, ada setengah orang
Dia tak percaya dekat doktor. Dia tak percaya. Buktinya, kita judge berdasarkan kepada apa yang dia buat. Dia ikut atau tidak apa yang disarankan oleh doktor. Yang doktor cakap tu dia ikut ke tidak? Contoh, doktor kata dekat kita, contohlah kan, kata pakcik kena puasa, makan tak boleh, minum pun tak boleh kan. Lepas tu pakcik ni pun akan katalah, minum sikit boleh tak? Kan? Ini biasalah, siapa ada pengalaman duduk hospital dia tahu. Man bawa kat saya air hamra, saya ingat sangat air hamra ni, memang saya suka tuan-tuan. Tiba-tiba doktor kata tak boleh minum. Saya tengok air hamra tu, nak menangis tuan-tuan. Nak menangis. Tengok air hamra, hak sedap tu, hak kita suka sangat. Tiba-tiba doktor kata tak boleh. Oh, yang tu tuan-tuan, itu antara dugaan hebat sungguh kan. Dugaan hebat. Dengan dia bawa dengan ais, duk menitik. Tak boleh nak cerita kan. Dengan kita dengan lapak ni, tak makan, tak minum. Doktor kata apa? Kalau nak minum juga, dia kata seolah-olah buka ni penutup air mineral ni, buh sikit, bagi setakat basah bibir. Tu dia. Doktor punya advice. Saya kata berat aku kali ni kan. Berapa hari tuan-tuan tak boleh minum, tak boleh makan. Jadi sebab saya ni percaya kepada doktor, saya taat sungguh, saya patuh. Memang tak makan, tak minum. Dah doktor kata boleh setakat basah bibir, ambil hak ni, bubuhlah sikit, telan sikit, bagi dia basah. Tapi ramai orang, saya duk tanya kawan-kawan doktor, dia orang kata biasa je, pesakit yang langgar benda yang doktor kata tak boleh makan, tak boleh minum, dia kira macam mana? Dia kata doktor bukan tahu. Dia kata doktor bukan tahu. Ni jenis perangai hak tak percaya dekat doktor ni. Dia ingat doktor ni saja nak dera dia kot. Dia ingat doktor saja nak bully dia. Dia kata doktor bukan tahu. Dia kata nurse tak tahu. Dia tengok nurse tak ada, doktor tak ada, dia pun makan macam biasa. Bila kita sakit, ni pun satu hal juga. Bila kita sakit, kawan-kawan bawa mai hamper tu dah. Hamper dengan biskut hak tak pernah kita jumpa. Dengan buah apple pula tuan-tuan. Buah apple bukan hak biasa kita beli tu, buah apple yang besar tu. Siapa tak tergoda, dia makan hak tu, dia makan nasi, dia minum ayam apa semua. Tolak masuk OT, Operation Theatre ataupun Operating Theatre. Masuk dalam tu. Cuba tuan-tuan tak je, tuan-tuan tanya. Ada kawan hak kerja surgeon, pakar bedah, hak kerja doktor yang duduk bertugas dalam bilik bedah tu. Apa jadi? Buh dalam tu, tolak dalam tu tuan-tuan. Antara benda pertama doktor buat, dia bubuh wire dalam mulut kita. Dia nak buat keluar isi benda-benda yang ada dalam perut. Pasal apa? Sebab bila kita muntah masa operation, lepas operation apa semua tu tuan-tuan, dia sangat bahaya. Dia sangat bahaya. Sebab bila muntah dia keluar, dia akan turun balik masuk dalam paru-paru. Ini akan jadi sangat kritikal. Benda yang bahaya. Jadi tujuan doktor buat bagi tahu dekat kita tu untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita, keselamatan kita. Tapi dah kita tak percaya. Doktor bukan tahu. Dia bagi ayat tu, jururawat bukan tahu, dia kata nurse tak tahu, dia kata tak apa, kita makan senyap-senyap sudah. Padahal itu membahayakan nyawa dia sendiri. Itu contoh. Jadi bagi orang yang percaya, dia yakin doktor buat benda yang terbaik, maka dia akan patuh kepada nasihat doktor. Siapa yang tak percaya dekat doktor, dia akan langgar apa saja yang doktor tu cakap. Maka itulah cara mudah tuan-tuan nak faham sikap kita tentang hari kiamat. Kalau kita yakin sungguh kiamat ni akan berlaku, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qamar dan ayat-ayat yang lain, apa yang Nabi sebut dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, maka amalan kita, kan, tingkah laku kita, perbuatan kita atas dunia akan terkesan melalui berita-berita tentang kiamat. Sebab tu dalam agama kita tuan-tuan mengajar kepada kita, jangan duk fikir, duk bahas kiamat tu tarikh dia bila, tak payah yang tu. Dulu cerita tahun 2012 kan,
Tak payahlah nak kata 2012 ke 2020 ke 2030 ke, tak payah. Yang penting kita kena tahu dia sudah dekat. Apa tujuan dia? Yang ni yang kita ingin praktikkan dalam diri kita, tuan-tuan sekalian. Supaya bila kita dah yakin sungguh kiamat ni dia akan berlaku, maka kita akan bersegera dalam melakukan amal soleh. Kita akan segera melakukan amal soleh. Kita akan takut untuk melakukan maksiat. Dan kita akan bersemangat untuk buat bekal hari akhirat. Itu tujuan dia. Kan? Supaya kita ni berlumba-lumba, fastabiqul khairat, kan? Berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Jadi manusia ni bila dia tak percaya pada kiamat, bila dia tak yakin kepada kiamat, maka dia tak ada keperluan untuk memperbanyakkan amal soleh, kan? Dia tak ada rasa, dia tidak ada kesungguhan untuk buat amal-amal soleh. Dia manusia ni, dia ada kesungguhan tu sebab dia percaya. Sebab tu dia ada kesungguhan. Kalau dia tak percaya, dia tak ada kesungguhan. Saya selalu duk bagi umpan kepada anak saya supaya belajar rajin-rajin. Umpan saya dekat anak saya sama dengan umpan yang ayah saya dulu umpan saya supaya rajin belajar. Ayah saya dulu dia selalu kata, masa saya kecil-kecil, tuan-tuan, kita kecil-kecil zaman tu kalau boleh makan apple, tuan-tuan, kehebat. Zaman tu kalau boleh makan apple, oh kehebat. Ayah saya kata, kalau hang mengaji rajin, dia kata, cemerlang, selalu dapat nombor 1 dalam kelas, boleh masuk SBP, dia kata. Sekolah asrama penuh. Apa dia ada kat sekolah asrama penuh? Dia kata, dalam sekolah asrama penuh ni, boleh makan buah apple. Dia kata boleh makan buah apple. Kita zaman tu, tuan-tuan, kalau makan buah apple kira-kira hebat. Kan? Kira hebat lah. Boleh makan buah apple. Hari-hari boleh makan buah apple. Dia kata, pergi sekolah pakai necktie. Tu cara ayah saya umpan tu. Dia umpan. Dia suruh kita buka mata, tengok kelebihan. Kalau boleh masuk sekolah elit, sekolah yang menjadi projek kerajaan, kan? Yang kerajaan sediakan pelbagai program khas dan sebagainya yang dia tapis para pelajar ni. Macam tu juga saya bagi tahu dekat anak-anak saya, kan? Kita umpan dia, menyebabkan bila kita umpan ni dia akan ada kesungguhan. Sebab dia percaya kepada benda tu. Dia percaya. Maka kita ni, tuan-tuan, dengan agama ni, kita sejauh mana kita percaya kepada apa yang dijanjikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa wahyu yuha. Benda hak Nabi cakap ni, tuan-tuan, semua tu adalah based on revelation. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu yang silap. Tak ada satu pun yang bohong. Jadi, sebab tu kita disuruh untuk percaya kepada benda ni. Bila kita percaya, dia akan bagi kesan kepada kita, kita akan jadi orang baik. Kita akan jadi orang baik. Ni tuan-tuan tengok, sehari dua ni ada siapa entah duk bergaduh pasal seorang artis ni tidur dengan dia tak buat apa-apa. Ni cerita apa dalam medsos? Cerita yang tak ada manfaat apa pun. Kita, tuan-tuan, kita dah dewasa, dah tua pun, anak kita dah ada remaja. Duk baca cerita kita, ada girlfriend tu kita ajak tidur dengan kita walaupun tak buat apa-apa. Ni cerita apa, tuan-tuan? Cerita orang yang tidak menunjukkan dia ni takut berlakunya kiamat. Kita kena ada perasaan kalau berlaku kiamat, kita ni macam mana? Dia kena ada benda tu. Sehingga kan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar ni tanya dekat Nabi. Dia tanya apa dekat Nabi, tuan-tuan? Ya Rasulullah. Ibnu Umar ni tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Mukmin hak mana satu? Jenis macam mana yang afdal, yang paling utama?
Mukmin macam mana yang lebih utama? Kita ni apa-apa pun tuan-tuan, kita nak yang afdal. Betul tak? Mi, kita nak mi yang paling sedap. Nasi, nak nasi yang paling sedap. Lauk yang paling sedap. Biasa. Duduk hotel, kalau boleh kita mampu nak hotel yang paling sedap, paling selesa. Maka Ibnu Umar tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal?" Orang mukmin hak mana satu? Jenis macam mana yang afdal? Maka Nabi kata, qala ahsanuhum khulqa. Nabi kata yang terbaiknya ialah, yang paling afdalnya ialah yang paling baik akhlak dia. Yang paling baik akhlak dia. Kemudian tanya lagi dekat Nabi, fa ayyul mu'minin akyas? Lalu orang Ansar tanya dekat Nabi, orang mukmin mana yang paling cerdas? Nabi jawab, yang paling banyak mengingati mati. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingati mati, dan yang paling banyak menyiapkan bekalan untuk hari akhirat. Itulah orang-orang yang cerdas. Saya duk baca dalam Facebook, ada satu orang ni, dia jumpa hak mak dia tulis. Mak dia tulis kain mana nak pakaikan dia, kain mana nak buat alas tilam dia bila dia nak mati semua, nak pergi mandi mayat macam mana, siapa nak buat, dia tulis. Kita baca cerita macam ni, saya tak tahulah tuan-tuan, tapi bila saya baca cerita orang yang dia siapkan barang dia untuk anak dia guna bagi urusan jenazah dia, masa mandi dia alat hak mana, kain hak mana, masa nak kapal dia kain hak mana nak letak atas tilam, dia letak satu-satu, dia siap tu tuan-tuan. Saya bila baca cerita tu, kita rasa tak mau buat dosa, tuan-tuan. Kita rasa tak mau buat dosa. Padahal kita bukan nampak pun kematian. Benda tu kita tak nampak. Yang kita nampak orang je mati. Kita sendiri kita tak rasa. Tapi bila kita baca cerita orang yang siapkan barang-barang dia untuk digunakan oleh anak dia kalau dia berlaku kematian kepada dia, kita rasa, aku tak mau buat jahat. Tak mau buat jahat. Bila guru saya, Profesor Kamal Hassan, Prof. Kamal Hassan meninggal dunia, orang cerita pasal dia ni jenis orang lembut. Orang cerita akhlak tu tuan-tuan, hak Nabi sebut ni, akhlak. Ayyul mu'minin afdal, hak mana mukmin paling afdal, akhlak tu. Semua orang cerita pasal lembutnya dia. Sehingga saya baca satu cerita tu, kaki tangan dia duk cerita, dia ada kenduri. Dia ajak staff dia. Saya kata, kenduri apa Prof? Dia kata, tak ada, kenduri biasa kecil-kecil, kenduri kesyukuran. Dia ajak staff dia, kaki tangan dia, datang rumah dia. Staff dia dah Prof, dah bos, dia kata kenduri kesyukuran, pakat pergi tengok tuan-tuan, kenduri kahwin anak dia. Lintang pukang staff ni tuan-tuan. Bos buat kenduri kahwin, tak bawa apa satu, tak bawa hadiah, tak bawa apa. Ada sampai tak pusing balik rumah pergi cari hadiah apa nak bagi kat bos. Ada tak bawa duit, cari balik, pergi cucuk duit nak bagi duit kat bos. Sampai staff dia pakat kata, pasal apa Prof tak bagi tahu? Dia kata, saya tahu dah, kalau saya bagi tahu nanti pakat bawa hadiah. Tuan-tuan tengok orang, akhlak dia. Dia ni rektor UIA, profesor, rektor UIA. Dia tak mau orang susah dengan sebab dia. Kita nak suruh orang bagi hadiah kat kita. Tu perangai kita. Siap telefon, jangan lupa peringat suruh datang tu tak apa, tapi peringat pasal duk mengharap lapak dekat hadiah orang ni masalah tuan-tuan. Orang bagi hadiah kita terima, memang sunnah Nabi ajar kepada kita, orang bagi hadiah kita kena terima. Tapi perangai macam dahaga sangat kepada hadiah orang ni tak boleh. Orang tahu tuan-tuan, orang perasan.
Jadi Prof Kamal ni dia punya akhlak tuan-tuan. Dia tunjuk sangat yang dia ni tak mengharapkan hadiah tu. Menyebabkan kaki tangan dia bila dia mati semua pakat sedih. Duk kenang akhlak dia tu, yang jarang-jarang ada pada orang lain. Ni benda yang kita boleh belajar lah tuan-tuan. Tak payah cerita lah bab nak cium tangan dia tak bagi tu biasa. Dia tak suka orang nak cium tangan dia. Kita zaman lah ni tok guru, bukan tu semualah kan, setengah-setengah tok guru tu suka sangat lah nak cium, mai cium. Ada video kat Indonesia, tak tahulah tok guru mana, tengok muda lagi, bukan tua pun, duduk atas stage, atas pentas, pakat beratuk orang nak cium tangan dia ni. Yang dia kat belakang dia ada tukang urut. Oh sedap jadi tok guru. Ada tukang urut kan, dia duduk tu, dia pegang sepatu dia, selipar dia, siapa cium dia tepuk atas kepala. Tok guru apa macam ni? Kita ni melampau dalam mengkuduskan tokoh, dalam mensucikan tokoh, dalam menghormati orang secara melampau. Tak boleh tuan-tuan. Saya sendiri, dan saya percaya tuan-tuan pun sama macam saya, kalau kawan kita hormat kita sangat, kita pun takut tuan-tuan. Kita pun takut. Sebab Sufyan Ats-Tsauri, dia kata hati manusia ni dia mudah sangat, bolak-balik tu dia mudah. Maka Sufyan Ats-Tsauri kata hak benda paling payah aku nak jaga, dia kata, adalah qalb, hati. Cukup payah nak jaga. Kita mungkin ikhlas sekarang, kita tak ada niat apa-apa, tapi masa kita buat tu mungkin dia boleh bertukar niat tadi. Dengan sebab orang puja kita, orang hormat kita, orang buat baik dengan kita, kita rasa kita hebat, kita rasa kita ada ramai followers, ramai orang suka kat kita apa semua, maka ini akan menukarkan hati kita. Itu bahaya kan, yang disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, itu antara perkara yang boleh kita ambil manfaat daripada hadis yang kita baca sebentar tadi. Maka sidang hadirin mukminin, sebagai kesimpulan dia, marilah kita sama-sama mengambil pelajaran daripada peristiwa-peristiwa tanda-tanda kiamat, yang mana para ulama mengatakan bahawa kita tidak disuruh untuk mencari waktunya kan. Sebab surah An-Nazi'at Allah Ta'ala kata, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Yang duk tanya ni siapa dia? Orang kafir. Orang kafir tanya dekat Nabi tentang hari kebangkitan, bila berlaku. Duk sibuk tanya bila berlaku. Tanya tu sebab nak buat amal ibadat ke sebab nak beriman kepada Allah? Tak. Allah Ta'ala kata, siapakah kamu sehingga dapat sebut waktu tu? Siapa boleh sebut? Nabi kita pun tak boleh sebut. Maka Allah Ta'ala kata, kepada Tuhan kamulah kamu dikembalikan ketentuan waktunya. Kita ni kok mana pun tuan-tuan, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, orang yang sibuk tanya pasal kiamat ni sebenarnya dia tak ada kesan pun. Dia bukan ada kesan, dia percaya kepada kiamat. Dia tahu ke tak tahu, dia tak ada kesan dalam diri dia. Maka apa yang penting ialah orang macam kita, orang Islam, orang mukmin macam kita, yang diajar supaya tak perlu tahu exactly tarikh dia bila, tapi yang penting kita bersedia untuk menghadapi hari kiamat supaya kita selamat di dunia dan supaya kita selamat di hari akhirat. Dan Allah Ta'ala memuji orang yang bersedia dengan hari kiamat kan. Maka Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata orang yang duk sibuk mencari tarikh kiamat, dekat ke jauh ke, dia kata tidak ada sebarang manfaat pun. Tak ada manfaat. Tahu dekat ke jauh ke, duk sibuk tanya tarikh, tak perlu, dia kata. Tak ada penting. Yang pentingnya ialah keadaan kita pada hari kiamat. Rugikah kita? Untungkah kita? Bertuahkah kita? Celakakah kita? Sedihkah kita? Gembirakah kita di hari akhirat nanti? Itu yang penting. Dan bagaimana mendapat pahala,
supaya kita dilindungi azab oleh Allah di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.